Kemudian bila Nabi main, malaikat Jibril main dengan seorang lagi malaikat berupa manusia, mesti lelaki, mustahil perempuan, mustahil. Waktu mereka berupa dengan malaikat, mereka tidak makan, mereka tak minum, mereka tidak ada syahwat, dan tak ada siapa boleh membunuh mereka. Bila dia main, dia pegang Nabi, Jibril pegang Nabi. Itulah pertemuan pertama barangkali dalam, kalau ikut sirah, itulah pertemuan pertama seorang kekasih dengan kekasihnya, penghulu segala malaikat dengan penghulu segala Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Siapa pandai matematik, apa nama ni, 1442 Hijrah tu bukan Nabi lahir, Nabi hijrah. Bilakah umat Islam hijrah ke Madinah dan Rasulullah berhijrah ke Madinah? 1442 tahun yang lalu. Kalau tanya bila Nabi lahir, 53 tahun sebelum hijrah. Sebab waktu hijrah umur 53. Itu soalan nombor 1. Balik kira dengan anak-anak. Sebab saya tengok anak budak tak ada. Dia nak tahu surau tu nanti akan meriah dan ramai apabila orang hak tua-tua, hak la ni bawa anak-anak. Hak lapis tu lah yang akan mengimarahkan masjid dan surau kita. Itu nombor 2. Nombor 3, dalam surau ni ada 3 orang yang kenal lama lah. Saya panggil bang ya, bukan 2-3 tahun ni, tahun 2007, 13 tahun yang lalu jumpa di Syria. Dan saya mai hari ni bukan nak mai bulanan bang ya, no. Kira hadiah hak kenal dululah. Sekali ni ya. Tuan-tuan, no.
300 jemputan. Ada kan? Saya baru bedah gigi 2 hari lepas. Tak boleh cakap ni kalau doktor tahu dia marah. Bedah belah buah besi. Kemudian Ustaz Salim Abang Salim 22 tahun yang lepas, waktu di Mata Mahmud, Abang Salim ni dah di kalangan orang yang tak tinggal qiyamul lail waktu tu. Dan saya rasa sampai hari ni insya-Allah Ustaz Salim. Kemudian Ustaz Hanifi lah yang saya kenal, belajar sekali dulu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila Nabi lahir, Nabi tak pernah tengok ayah dia. Siapa yang rasa ujian hidup dia banyak, sila baca sirah. Kena perhabis kitab sirah, kitab syama'il dan kitab khasa'is, untuk menimbulkan kenal dan cinta Rasulullah. Ni nombor 4 punya poin. Wajib perhabis kitab sirah. Ni saya bawa kitab sirah bahasa Malaysia, cik lah. Siapa baca boleh faham insya-Allah. Bukan saya karang, ada orang karang lah. Kena habis kitab sirah, kitab syama'il, kitab khasa'is. Kemarin ada orang main sekolah, biasalah. Saya minta izin sebentar sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Main ada orang main sekolah, suami isteri. Kemudian hak isteri tu habis dengan suami dia cakap kat ruang tamu, dia nak masuk dalam pejabat saya. Jalan pun lemah dah, jalan nak jatuh, mata bengkak, teriak. Dia kata, Ustaz, ujian saya ni berat. Saya bila dengar ujian berat, cerita-cerita ujian hidup ni ada ribuan cerita lah daripada orang ramai kan. Kemudian saya kata, apa dia? Dia kata, anak saya meninggal. Berapa orang? Seorang. Umur 5 tahun kot. Hujan lebat macam ni. Tepi jalan ada longkang ayam. Kepala ayam longkang bukan sungai. Kepala ayam longkang dalam kemin sampai budak 5 tahun kira kat paha dia. Hanyut, golek layang tu, meninggal. Hak itulah ujian dia. Saya kata semua orang Allah Ta'ala uji, sebab dunia ni nama dia dunia ujian. Bila saya dan kita semua langkah kaki masuk dalam syurga, syurga ni sakit pun tak ada dah, miskin tak ada, hina tak ada, sedih tak ada, resah tak ada. Itulah syurga. Lagi celek mata tengok Tok Ustaz nampak mentalun ni, maksudnya dunia lagi. Sebab esok bila kiamat Malaysia tak ada dah, Kedah tak ada dah, Amerika Syarikat tak ada dah, bumi ni hancur. Kalau sedang waktu tu dah duduk dalam syurga, ketahuilah sudah berakhir yang namanya kesedihan dan kerisauan. Ketahuilah sudah berakhir yang namanya dendam dan sakit hati. Ketahuilah sudah berakhir yang namanya sakit dan susah. Waktu tu dalam syurga. Alhamdulillah. Satu lagi orang selalu lupa sebut, ketahuilah bila masuk dalam syurga sudah tak ada lagi yang namanya semayang dan sedekah ibadat. Poin ni orang terlepas. Tuan-tuan ibadat tak ada dah. Tuan-tuan nak sedekah tak boleh dah. Baca Quran tak ada dah. Tuan-tuan nak semayang tak ada dah. Nak pi haji, pi umrah tiap-tiap 2-3 bulan tak ada dah. Nak jihad fi sabilillah tak ada dah. Sekali ni je Allah bagi peluang.
Sebab tu orang soleh dia boleh pegang Quran, dia cium Quran, air mata dia berjujuran turun. Sebab dia tahu kalau esok dia mati, Quran inilah yang terakhir untuk dia tengok, kucuk dan baca. Kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, kalam Tuhan dia. Sebab tu orang soleh kalau dia bangun, dia semayang malam, dia tahu kalau esok nyawa dia dijemput oleh malaikat maut, maka malam itulah adalah yang terakhir untuk dia meletakkan dahi dia sujud kepada Allah sambil membacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak ada ibadat. Baru kita perasan, tak ada ibadat, Ustaz Noh duduk tempat paling bagus ni, syurga. Ya, tak ada. Sebab syurga Allah Ta'ala nak bagi rehat, nak bagi berjalan, nak bagi shopping, nak bagi semua nafsu dunia yang kita ligan, semua Allah sedia dalam syurga. Termasuk berjimat, mempunyai isteri dan anak. Sebab kita tak dengar cerita syurga. Kalau bagi kat saya tajuk syurga, saya cakap syurga. Hari ni saya tak cakap syurga, bagi trailer je supaya tuan-tuan cari. Nasib baik saya dah tak sat kali ni lah. Cari, bagi siapa-siapa pula cakap pasal syurga. Tuan-tuan tahu hakikat syurga, tuan-tuan tak berebut. Tuan-tuan takkan berebut jawatan yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan besar zarah pun Tuhan akan timbang buat keluar. Keluar timbang dan diperbahaskan seorang demi seorang. Nama kita akan dipanggil seorang demi seorang beserta nama ayah kita. Sebab tu nak buh nama anak tu buat buh nama pelik-pelik, pilih nama elok. Malaysia ni nama hak lapis-lapis baru ni, dia nak pergi ke arah Indonesia satu hari nanti. Dia tak bunyi dah Ibrahim, dia tak bunyi dah Muhammad, dia tak bunyi dah Ismail, dia tak bunyi dah nama tu nanti. Dia bunyi hak tak Arab dah, hak tak ada makna. Kalian akan dipanggil di mahsyar dengan nama kalian dan nama ayah kalian ketika di dunia dulu. Tu selingan. Bila Nabi lahir Nabi tak jumpa ayah dia. Sebab ijma' ayah Rasulullah Abdullah meninggal waktu Nabi duduk dalam kandungan. Yang tu ujian nombor 1. Kalau saya tanya dalam surau ni, hak 100 orang ni, siapa yang ayah dia meninggal, dia duduk dalam kandungan ibu dia, ujian 1. Untuk melihat bagaimana Allah menguji manusia terbaik alam ini. Beza dengan ujian kita. Saya kata, Kak, soalan kemarin ni, Allah Ta'ala ambil nyawa anak kau umur 5 tahun seorang. Allah ambil nyawa anak Nabi. Nabi ada 7 orang anak. Allah uji Nabi depan mata dia. 6 orang Allah tarik depan mata dia. Tak tahu kong Ustaz? Tak tahu, tak pernah baca ni. Tak timbul, nak timbul ta'zim, kasih Nabi tak tahu, sebab tak tahu cerita Nabi hidup. 6 orang Allah ambil. Dia Nabi Ustaz, dia Nabi, dia manusia. Kalau disakitkan hati dia, dia sakit. Kalau berjalan jauh, dia letih. Kalau dihempak batu berdarah muka Rasulullah dalam perang Uhud. Dia manusia. Sebab tu waktu pegang Ibrahim, anak Rasulullah, waktu Nabi pegang anak dia, nak kebumikan anak dia, Nabi tak menjerit, Nabi tak meraung. Air mata Nabi turun berjujuran. Sahabat pergi tepi Nabi, ya Rasulullah, kami melihat air matamu jatuh, keguguran yang banyak. Nabi kata, ini adalah sifat rahmat yang ada dalam hatiku. Nabi manusia. Saya kata, Kak, Allah uji Kak seorang. Allah uji Rasulullah 6 orang depan mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dah Allah ambil ayah, tak dan tengok muka ayah, tak dan kenal ayah, gambar pun tak ada. Lahir. Bila lahir, adat pada ketika itu bayi dihantar ke pedalaman. Mekah bandar. Daripada zaman Nabi hidup, Mekah ni pekan. Nak cari barang apa pun banyak. Cuma pekan yang lebih besar waktu tu Syria. Nak cari minyak wangi yang lebih mahal, kasut yang lebih elok, baju yang lebih berjenama, Levi's, Puma apa semua ni kena pergi Syria. Sebab tu perempuan Yahudi waktu dia nak racun Nabi di Khaybar, racun tu dibeli di Syam. Racun hak mahal tu. Mekah bandar. Adat orang Mekah bila lahir hantar ke pedalaman. Makan makanan yang sihat, udara yang segar, menunggang kuda, belajar tanam tanaman dan juga mengembala kambing, dan bercakap dengan bahasa Arab yang paling fasih. Itu 5-6 tujuan kenapa dihantar. Lahir, orang yang selalu pergi umrah, Nabi dilahirkan dekat maktabah tu. No? Yang tu selalunya orang pi. Mesti guide, mesti bawa punya. Pi kat maktabah, di rumah itulah Nabi dilahirkan oleh ibu dia Aminah. Kemudian bawa bayi itu, dah ayah tak ada, pi kat Abdul Muttalib, Tok Wan. Tok Wan ni berasa dah. Tuan-tuan, kalau cikgu, kalau dia duduk dalam kelas, dia kerti tak budak mana hak nak jadi ni? Saya cikgu, ngajak sekolah menengah kan 8 tahun. Kemudian buka sekolah sendiri. Alhamdulillah sekarang ni, alhamdulillah. Budak ni tuan-tuan, dia nak jadi orang besar, pengurusan dia reti, cakap dia reti, alim pun dia. Daripada dia jajah 2, 3 tu, kita tengok kecil tu, kita tahu dah dia ada talent. Cikgu tahu dah, tambah tingkatan lagi lah. Dan satu tengok tahu, Abdul Muttalib berasa sesuatu dengan cerita yang Sayyidatuna Aminah cerita hak ni apa semua, dia berasa sesuatu. Bila sampai bayi yang bernama bayi itu yang dilahirkan oleh menantu dia, Aminah menantu, sampai di tangan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kata samaituhu Muhammada. Dia tengok bayi itu lama, dia tengok bayi yang bernama Muhammad. Dia kata aku namakan bayi ini Muhammad, yang tersangat banyak dipuji, kerana mungkin pada satu hari nanti dia akan banyak dipuji di langit dan di bumi. Abdul Muttalib ni reti ke langit-langit ni? Reti ke Allah ni? Jawapan dia reti. Mereka kenal Allah sebelum Nabi lahir, tetapi mereka mensyirikkan Allah. Tetap tak diterima akidah mereka. Bila Abrahah mai nak serang dan roboh Kaabah, Abrahah kata panggil pemimpin paling tinggi, nombor 1 Mekah, namanya Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib mai, wahai Abdul Muttalib, aku nak roboh Kaabah, rumah ibadat paling besar dan paling berharga bagi seluruh umat Islam. Kaabah, bukan orang Mekah. Semua orang Arab mai buat haji di Kaabah, di Mekah waktu tu. Sebelum Nabi lahir, ada tawaf, ada sa'i, tuan-tuan. Tetapi ibadat haji yang telah dirubah-rubah. Mereka percaya Allah. Kalau tanya orang Quraisy sebelum Nabi lahir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Allah. Bila Abrahah tanya, wahai Abdul Muttalib, ada permintaan terakhir? Abdul Muttalib kata, wahai Abrahah, aku dengar sebelum hang sampai tadi, unta dan kambing aku berapa ratus ekor hang ambil. Aku nak minta bagi balik.
Sebab Abdul Muttalib dia ngembala, dia upah budak untuk mengembala di pinggir. Bila tentera Abrahah lalu, depa rampas milik Abdul Muttalib. Bila Abrahah tanya nak apa, Abdul Muttalib kata nak hak tu balik. Maka kehairananlah Abrahah, sebab tujuan utama dia untuk meruntuhkan rumah yang dibina oleh Ibrahim, Baitullah yang Kaabah. Abrahah tanya, wahai Abdul Muttalib, apakah kamu kehilangan akal? Aku nak runtuhkan Kaabah, permintaan terakhir kamu adalah kambing dan unta. Maka jawab Abdul Muttalib, innama ana rabbul ibil. Aku minta unta aku kembali kerana aku tuan unta tadi. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uk, dan sesungguhnya rumah yang kamu nak robohkan itu ada pemilik dan Tuhan tuannya yang akan menghalang kamu. Nampak tuan? Saya nak beritahu, waktu tu mereka percaya Allah memang mereka percaya, cuma mereka mensyirikkan Allah, maka terbatal. Tak boleh pakailah iman mereka. Rabban yamna'u jalla jalaluhu. Kemudian Abdul Talib kata, samaituhu Muhammadan, orang yang sangat banyak akan dipuji. Dia berasa bayi ni nak jadi orang besar. Dengan tanda itu dan ini, itu lahir. Selepas beberapa hari atau minggu, mailah wanita-wanita daripada Bani Sa'ad. Wanita-wanita Bani Sa'ad ni daripada mana? Bani Sa'ad ni daripada pinggir kota Mekah. Sekarang ni kampung ibu susu Nabi Halimatus Sa'diyah masih ada. Kita pergi umrah 6 kali 8 kali pun tak sampai kampung tu, kan? Kita duduk pergi tengok unta situ, kan? Berapa kali dah duduk tengok unta tu, no? Hak duk bawa travel ni bawa pi lah tempat lain sama. Saya sampai dah, alhamdulillah. Saya dah sampai kampung Halimatus Sa'diyah. Nama kampung tu As-Sa'diyah. Kerajaan Turki Osmani bina satu bangunan lama dah, berapa ratus tahun yang lalu, tanda rumah tu. Lepas tu kerajaan Saudi macam biasalah roboh, tapi ada kesan lagi. Di situ rumah baginda Rasulullah. Kampung ni dulu, depa ni Bani Sa'ad terkenal sebagai penutur dan pemidatu Arab yang baik. Wanita-wanita yang baru melahirkan anak, masih ada susu, mereka akan keluar tiap-tiap tahun pergi cari anak untuk disusu dan dibela, mengasuh lah. Tapi lama, mereka ambil 2 tahun. Keluarlah ramai, akhirnya sampai wanita-wanita ni di kota Mekah. Tahun kelahiran Rasulullah tu berlaku juga. Pakai ambil seorang satu, kecuali pasangan suami isteri mai, Al-Harith dan Halimatus Sa'diyah. Dua-dua orang ni mai suami isteri. Lambat. Sebab unta hak mai tu sakit. Sampailah lambat. Nyek baru sampai. Sampai bayi habis dah. Tinggal seorang je. Bayi ni semua orang tak mau, sebab yatim. Sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim. Siapa nak bayar? Upah belah, menyusu, upah membesarkan mahal. Siapa nak bayar? Semua tak mau. Yatim. Semua orang tanya, siapa ni? Bayi Muhammad. Yatim semua tak mau. Maka tinggallah manusia terbaik alam tu, seorang-seorang dia di sisi Aminah. Dia memang budaya Arab macam tu. Mereka akan hantar, kok mana pun mereka hantar, untuk anak tu membesar matang, kuat, sihat, fasih dan berpengalaman. 2 tahun akan hantar. Tak mau. Halimatus Sa'diyah kata, mai jauh. Saya tak ingat kami pergi ke perkampungan Sa'diyah tu berapa jam daripada Mekah. Ustaz Nifi sampai lagi berapa jam? Tak ingat dah. Saya pun tak ingat. As-Sa'diyah tu berapa jam? 2 jam kot. Kami pergi, lalu pergi berjalan ni lena, sampai baru masjid. Halimatus Sa'diyah sampai dengan suami dia.
ambil. Halimatus Sa'diyah ni kubur dia di Baqi'. Di Baqi'. Boleh tahu tang mana? Tepi siapa Ustaz Hanifi? Kubur Sayyidina Halimatus Sa'diyah. Tepi sahabat kah? Ada tepi sahabat, tak silap saya. Ada di Baqi'. Saya selalu pergi. Kalau pergi ziarah Baqi', ziarah Halimatus Sa'diyah di Baqi'. Dia sampai dah tak ada, mai jauh. Kita naik van 3 jam, naik unta 4 jam. Dia ni. Ingat unta, tuan-tuan sekalian. Ambil juga Nabi sallallahu. Ambil. Pegang Nabi. Allah. Punca Allah cipta alam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayi yang dia ambil tu adalah bayi yang menjadi punca kenapa Allah mewujudkan alam ini. Dan bayang tengok, Halimatus Sa'diyah pegang Muhammad, kantung susu dia berisi. Pegang Muhammad je, pegang lah. Tak saya cerita lah. Naik binatang tunggangan menjadi laju. Bergerak laju sampai tak sat ni, kawan-kawan pakat balik dah. Depa lintas kawan-kawan. Hak kawan-kawan duk nyut 40 km sejam, 30 km sejam tu tengok unta. Sampai ke perkampungan. Musim kemarau. Kampung As-Sa'diyah kemarau. Kebun kawan ni kering, kebun kawan ni tak jadi pokok, kebun kawan ni tak jadi buah, kebun kawan ni sayur tak jadi. Keseluruhan penduduk kampung, kebun-kebun mereka tak jadi. Tiba-tiba ada sepetak kebun hijau dan segar bugar daunnya. Orang kampung semua tengok kebun Haris dan Halimah. Pasal pakat bersembang, ramai-ramai bersembang. Bila pi ke rumah Halimah, dia tuan-tuan, bila tak ada ayam, binatang ternakan pun tak ada susu dan kurus. Tetapi bila sampai di rumah Halimatus Sa'diyah, orang kampung ni bukan dia pergi serentak, kawan ni pi, saya kawan ni pi pinjam cangkui, jumpa tengok air. Kambing hang semua ni noh, balik pi bagi tahu kat orang lain. Depa belah kambing semua jadi elok. Akhirnya wanita-wanita ni pergi ke rumah Halimatus Sa'diyah. Bila melihat perubahan dan keberkatan yang mengalir laju, ketika presiden para nabi dan rasul ini masih lagi bayi yang berusia berapa minggu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memancar-mancarkan keberkatan. Tuan-tuan tengok, bila disayangi oleh Allah, bukan ketika dah besar tuan-tuan, waktu bayi, masih bayi. Sebab tu ulama-ulama yang tuan-tuan tengok yang hebat-hebat ni daripada kanak-kanak tu. Al-Imam An-Nawawi, satu ulama yang tidak dibenci oleh mana-mana para ulama. Semua kitab dia ada dalil, tersusun dengan elok, lebih daripada metod PhD pada hari ni. Khawarij suka dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah suka dia, Imam Nawawi, Wahabi suka dia. Sebab bila dia buat kitab Riyadhus Salihin, tak ada hadis dhaif, tak ada. Tak boleh nak rat, tak boleh nak serang dia. Ketika dia kecil, dia melihat kanak-kanak yang bermain. Orang kata pasal puan tak main, pergi main. Dia kata, apakah aku diciptakan untuk bermain? Kecil. Bila orang kampung pakat main, mereka pun sebut satu perkataan yang ada dalam kitab-kitab sirah. Wahai Halimah, ya Halimah, laqad akhadhti nasamatan mubarakah. Kamu telah memperoleh satu zuriat, bukan anak lah, satu penjagaan yang penuh dengan keberkatan. Rajulun mubarak, lelaki yang penuh dengan keberkatan, bayi yang penuh dengan keberkatan. Dilimpah ruahkan keberkatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan limpahkan keberkatan, tuan-tuan, daripada bayi. Lepas daripada tu, keluarga Halimah keluarga yang senang. Makanan mereka, kehidupan mereka, hati mereka, tak ada dah nak resah anak-anak buat perangai, tak ada.
Bila cukup 2 tahun kena hantar. Bila cukup 2 tahun kena hantar. Halimah bawa Nabi Muhammad, bayi tadi ni, bawa pergi ke Mekah, bukan untuk menghantar, tetapi memujuk dan merayu kepada Aminah. Wahai kak bagi saya jagalah. Kan, tak apa, kali ni tak payah bayar apa, saya jaga. Itu cerita dia. Sepatutnya 2 tahun bercerai susu, hantar. Tapi sebab seronok, pelihara Nabi, senang, nampak kebahagiaan dalam keluarga, nampak keberkatan dalam keluarga. Samalah mana-mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan sunnah di dalam rumah mereka, akan mengalirlah keberkatan ke dalam rumah mereka. Sama. Bukan setelah Nabi wafat tiada lagi keberkatan dan juga penjagaan daripada Allah. Para ulama hurai tentang ayat yang menyebutkan bahawasanya sesiapa yang menjaga dan menghidupkan sunnah Rasulullah berterusan dalam keluarga beliau, dalam rumah dia, maka begitulah tetap akan mengalir keberkatan dan kebahagiaan dalam rumah dia. Halimah pergi minta ke anak Aminah, nak jaga lagi boleh tak? Aminah pun fikir, bincang apa semua. Akhirnya dah pelakwa untuk jaga, percuma. Bawa dengan hati yang berat, Sayyidatuna Aminah bintu Wahab melepaskan anak dia Muhammad pergi ke rumah. Sampailah umur 5 tahun, 5 tahun lebih sikit, datanglah Jibril alaihissalam. Di rumah itulah kali pertama datangnya Aminul Wahyi, pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah berjumpa dengan semua rasul yang pernah ada di atas muka bumi Allah untuk menyampaikan wahyu. Jibril mai di rumah tu, di kampung tu lah tuan-tuan. Ketika Nabi bermain-main di belakang, waktu saya sampai di rumah tu, saya pun pergi tengok tang mana belakang, tapi tak nampak dah kat mana pintu pun tak tahu. Kami pun naik rabat terus tingkat 1. Rabat tu, waktu tu tak isi lagi. Lah tak boleh dah, ni besi tang ni kan, tui keluar ni susah. Waktu tu rabat naik tingkat 1. Ketika Nabi bermain-main dengan saudara-saudara susuan yang lain, antaranya Syaima. Tuan-tuan tengok sirah ni, tuan-tuan tengok nama Syaima. Nabi berjumpa dengan Syaima ketika Syaima ni dah besar. Nabi bangun tengok Syaima sallallahu alaihi wasallam, satu manusia yang sangat kenal dan menghargai orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun, Nabi ambil ridak dia, Nabi letak. Syaima saudara sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu duduk main di belakang dengan saudara-saudara sesuai Nabi, datang Jibril alaihissalam. Satu riwayat seorang, satu riwayat 2 orang. Tuan-tuan, Jibril bila mai berupa manusia. Yang tu cerita panjang lain. Cerita siapa malaikat. Hak tu 2 jam. Cerita tentang hakikat malaikat. Jibril dia ketua malaikat, tetapi bukan dia yang paling besar. Dia hanya ada 600 sayap. Satu sayap dia tutup barat ke timur. Tetapi dia bukan yang paling besar, kerana di sana ada 8 orang malaikat yang menanggung arash. Seorang malaikat menanggung arash, telinga ke bahu dia 70 tahun perjalanan. Saya bagi trailer itu. Tuan-tuan, suasana itu akan dilihat oleh saya dan kita semua di mahsyar. Kerana kita akan menyaksikan arash di mahsyar nanti. Kemudian, bila Nabi main, malaikat Jibril main dengan seorang lagi malaikat berupa manusia. Mesti lelaki, mustahil perempuan, mustahil. Mesti lelaki. Datang 2 orang lelaki, kedua-duanya adalah malaikat. Waktu mereka berupa dengan malaikat, mereka tidak makan, mereka tak minum, mereka tidak ada syahwat, dan tak ada siapa boleh membunuh mereka. Itu dia punya ni, dia punya sifat dia walaupun dia berupa. Bila dia main, dia pegang Nabi, Jibril pegang Nabi. Itulah pertemuan pertama barangkali dalam, kalau ikut sirah, itulah pertemuan pertama seorang kekasih dengan kekasihnya, penghulu segala malaikat dengan penghulu segala Nabi dan Rasul.
Jibril pegang, Jibril baringkan Rasulullah. Umur 5 tahun tuan ni cerita ni. 5 tahun lebih. Kita panggil 6 lah. 5 tahun 3 bulan. Ada riwayat dalam sirah Ibn Hisham. Pegang, dia baringkan. Lalu dibuka baju Nabi. Lalu dibelah dan dibedah. Bukan buat-buat tuan-tuan lah. Belah. Dan Nabi melihat. Saya bedah pun banyak kali. Ada bedah saya tidur, ada bedah saya melihat. Macam baru ni bedah ni saya tengok muka doktor tu. Kan, tapi dia cucuk lah. Hak separuh bius pun pernah dah, hak bius penuh pun pernah dah. Hak bius habis saya jaga. Tak usah cerita lah. Subhanallah. Nabi dibedah dan dibelah dadanya secara hakikat. Nabi tengok dikeluarkan sesuatu tu. Nabi tengok proses tu, Nabi tengok. Dan Nabi cerita kat sahabat lepas tu lah, bukan waktu tu. Lepas Nabi dah lama dah lepas tu peristiwa tu. Bila Nabi dibaringkan, apa semua berlaku dengan cepat. Adik-beradik yang lain lari pergi cari Halimah dan Harith. Muhammad dibunuh. Maka datanglah Halimah. Tengok tak ada siapa dah. Muka Nabi pucat. Nabi duduk baring macam tu, duduk baring. Pucat muka Nabi SAW. 5 tahun lebih, umur 6 lah kita sebut. Halimah pun tengok. Ada kesan belah itu pernah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada beberapa orang sahabat. Dibersihkan hati Nabi SAW. Hak ni cukup penting tuan. Hak ni, jangan dendam dengan orang, jangan dengki dengan orang. Penyakit yang cukup besar yang akan menghasilkan takabur. Penyakit itulah yang menukarkan ketua ahli syurga menjadi ketua ahli neraka, iaitulah Iblis laknatullah. Tuan-tuan ingat Iblis siapa? Detik-detik Iblis disingkirkan dengan oleh Allah. Hak tu sejam, detik-detik tu je. Tuan-tuan dengar, sejam. Daripada ketua ahli syurga kepada ketua ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Ketika melihat Adam telah diciptakan, timbul rasa dengki. Dan kemudian datang takabur. Penyakit-penyakit hati inilah yang dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian bila mai tengok Nabi pucat, ada kesan. Tapi kesan tu telah bersambung. Bukan duk terbelah, darah dah keluar. Kesan belah tapi dah bersambung. Nabi pun bangun pucat dan lemah. Rasulullah ketika tu belum Rasul lah. Semua benda luar biasa yang berlaku kepada bakal Nabi dan Rasul dipanggil irhas. Kalau dah jadi Nabi atau Rasul dia panggil mukjizat. Kalau sebelum dia panggil irhas. Kalau orang soleh dia panggil karamah. Kemudian Nabi pun duduk. Bila tengok macam tu, apa yang terjadi wahai Muhammad, Nabi pun cerita, ada 2 orang laki-laki mai baringkan aku, belah. Maka Halimah takut itu adalah cubaan bunuh. Sebab Halimatus Sa'dah dan Al-Harith tak kenal para malaikat. Maka waktu itulah baru mereka 2 pi hantar Nabi balik ke Mekah. Pasal apa umur 6 tahun hantar? Pasal peristiwa ni. Patutnya bayi lain 2 tahun. Selepas peristiwa syaqqus sadr lil marratil ula, pembelahan dada untuk kali yang pertama, Halimah cukup takut Nabi dibunuh dalam jagaan dia. Dia terus pergi hantar dan dia cerita kepada Aminah sekian. Aminah tenang je. Dia tahu siapa anak dia. Halimah dapat merasakan berpuluh-puluh perkara pelik ketika mengandungkan Muhammad. Dia tahu anak dia orang besar. Dia tahu anak dia akan memimpin satu hari nanti. Tuan, dia Allah tunjuk macam-macam. Melahirkan mudah. Kemudian Aminah pun tengoklah si anak tadi ni. Suami Allah ambil dah. Bermulalah Rasulullah di bawah jagaan ibu kandung dia, umur 5 tahun 3 bulan tu. Lepas beberapa bulan, 5-6 bulan, Halimah teringat untuk bawa
Nabi sallallahu alaihi wasallam pi perkenal dengan pak-pak menakan belah Aminah. Pak-pak menakan Rasulullah, pak-pak menakan belah ayah duduk di Mekah. Abu Talib, Hamzah, Al-Harith. Ni kan pak-pak menakan duduk di Mekah. Hak belah ayah, hak belah mak daripada Bani Najjar di Madinah. Maka Aminah pun dengan Ummu Aiman, diteman oleh Ummu Aiman, pilah ke Madinah, tunjuk kat nak pak penakan hak ni sekian ni Muhammad, apa-apa semua. Dalam perjalanan balik sakit, tuan-tuan tengok, baru mengenal dan merasai kasih sayang ibu kandung. Berapa belas tahun? Bukan belas tahun, baru berapa bulan. Ni yang kata berat ujian Rasulullah ini. Nabi baru duk belajar panggil mak kandung. Nilah mak, nilah yang lahirkan Muhammad. Ayah Muhammad tak ada dah. Ayah tak ada. Tunjuk kubur ayah dia. Aminah tunjuk kubur ayah Muhammad, Abdullah. Dalam perjalanan baru duk nak merasa kasih ibu, baru duk nak merasa kenal adik-beradik, baru duk merasa nak panggil mak. Allah uji sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ambil nyawa Aminah. Tuan-tuan tengok. 6 tahun waktu tu, baru 6 tahun. Yang anak-anak kita hari ni 6 tahun, kemah katil tak reti lagi, nak mancu ayak sendiri tak boleh lagi. Mustahil, tak boleh. Dia buat Aminah sakit meninggal. Tuan-tuan, sakit kalau boleh tengok lepas lagi sebulan, lepas tu baru meninggal, boleh gagah. Ni duk sihat, Aminah tak sakit selama dia hidup. Di Mekah dia tak sakit, tiba-tiba jatuh sakit. Lepas dah boleh duduk dengan Muhammad, lepas dah boleh duduk melawak dengan Muhammad, lepas kali pertama beberapa bulan melihat Muhammad senyum di depan dia, tiba-tiba dia jatuh sakit. Kerana Allah nak menguji dan memberikan kekuatan, kata para ulama, Allah tak mau Nabi SAW satu hari nanti bila dah jadi Rasul, setiap kali aku uji dia untuk dia meminta kepada ibu, untuk dia melaungkan ayah, tolong Muhammad susah. Ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, diuji dengan ujian yang lebih berat, dengan ujian yang lebih dahsyat. Panggilan ketika itu adalah Allah, Allah, bukannya ayah dan ibu. Kerana daripada kecil Nabi tak jumpa ayah dia, Nabi tak boleh pernah panggil dan tumpah kasih, menumpang kasih ibu dia. Sebab itulah Nabi telah pun mula mencari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kecil. Cari Allah. Dia cari Allah lama. Ni tuan-tuan, ni sirah. Oh, mengaji baru dengar, baru tahu. Susah. Ya, Ummu Aiman bawa balik Nabi daripada Abwa. Abwa pun boleh pergi hari ni. Ada ditanda sikit batu. No? Tuan-tuan hak pergi banyak kali dah. Abang kat guide tu, Ustaz bawa pergi Abwa, Ustaz bawa pergi Sa'adiah, Ustaz kami tak mau pergi dah. Hak kambing-kambing tengok unta apa semua ni kan. Kalau dulu bawa pergi makan nasi Arab di ladang kurma. Yang tu tang ni pun ada dah lah ni. Berlambak-lambak di Sungai Petani dulu, Ustaz. Di Sungai Petani ada 6 nasi Arab. Daripada hak sedap sampai tak sedap. Tu iklan lah tu. Duk pergi makan nasi Arab lagi. Ni pergi tempat-tempat ni. Suruh guide dia cerita sikit, Ustaz, sirah macam mana. Tak tahu, jentik telinga. Saya bagi jentik. Dia kena tahu, dia guide, dia kena tahu sirah bawa orang di Mekah. Di bumi Mekah tu kalau tahu sirah, tuan-tuan, berjalan nitih ayak mata, Pasal apa? Pasal dia tahu di sini Nabi buat apa. Sini Nabi buat apa. Kat mana, tuan-tuan, 6 orang anak Nabi dilahirkan? Dekat rumah Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah, tepi Marwah. 10 meter tepi Marwah tu, Marwah pintu keluar, dalam 10 meter tu, di situ tapak rumah Nabi dengan Khadijah. 6 orang anak Rasulullah dilahirkan. 9 kali dah pergi umrah, tak tahu Ustaz. Saya nak suruh cari seronok pergi umrah, tuan-tuan tahu ni, tuan-tuan jalan sikit ya teringat Rasulullah.
Tuan-tuan naik Bukit Safa, kan, naik Bukit Safa, subhanallah, seronok pergi umrah, kan. Kemudian bawa balik, Ummu Aiman bawa balik. Nabi duduk dengan Abdul Muttalib. Seronok tak rasa kasih sayang ayah? Abdul Muttalib rasa kasih sayang ayah. Abdul Muttalib melebihkan Rasulullah, sebab dia tahu, no, singgah sana Abdul Muttalib di apa nama ni, Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kabinet Quraisy. Darun Nadwah ni kabinet Quraisy. Perdana Menteri dia waktu tu Abdul Muttalib lah. Dia ada tempat dia, siapa tak boleh duduk. Tapi waktu tu setiap kali masuk, Nabi akan pergi duduk tang tu. Nabi dia tak duduk di bawah, dia akan pergi duduk tang tu. Pak menakan dia, menteri-menteri lain, Abu Jahal bukan pak menakan dia, kan, menteri dia kata turun, kan. Abdul Muttalib kata jangan, biarkan dia. Inni ara lahu sya'nan, aku tengok dia sesuatu yang besar akan berlaku kepada budak ni. Seronok. Tuan-tuan, Tok Wan bela cucu macam mana? Anak tengok geram tak? Kalau anak tengok pun geram. Oh, cucu semua boleh. Minta dapat panjat belakang Tok Wan, jentik Tok Wan tak apa cucu. Duduk belakang pegang rambut Tok Wan ni, dah lah rambut tak apa dah. Pegang belakang. Cucu semua boleh. Kebanyakan Tok Wan ni sayang cucu. Sama Abdul Muttalib, sayang sungguh dengan Rasulullah. Ketika itu Nabi mula merasakan kasih sayang seorang ayah. Dan kali ni ujian lebih berat. Lepas 2 tahun je Allah ambil nyawa Abdul Muttalib. Menangis Nabi, nangis Rasulullah. Ujian, kan? Kerana itu ujian. Allah tak mahu Nabi tumpang kasih dan tumpang tawakal dan harap kepada manusia. Allah nak Nabi tumpang tawakal dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lepas pada tu habis dah lah, kan, cerita Maulid, no? Saya tak boleh lama-lama, cukup dah dekat tu. Dan untuk pagi ni dah lah. Keras saya tengok semua ni baru bergerak. Pasal apa? Saya Rasulullah, saya rindu Rasulullah. Akhir sekali tuan, penutup. Rasulullah itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, titian sirat itu benar, mahsyar itu benar, telaga itu benar. Itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk di mahsyar, berdiri di mahsyar nanti tuan-tuan, lamanya bukan kepalang. Paling singkat kata para ulama 50,000 tahun, minimum 50,000 tahun. Ramainya tuan-tuan, hari ni 2020 ada 7 bilion manusia. Hari ni, pagi ni 2020 ada 7 bilion manusia, lebih sikit. 7 bilion ni tuan-tuan, kalau berdiri saja, bukan buat rumah, berdiri daripada Perlis sampai ke Johor penuh. Allah buat mahsyar ni tanah rata, lapang. Pokok tak ada, bukit tak ada, gunung tak ada, sungai tak ada, tasik tak ada, laut tak ada, rumah tak ada, bangunan tak ada. Kata Rasulullah, ia adalah tanah lapang. La tara fiha iwajan wala amta. Kalian takkan nampak tanah rendah, tanah tinggi, tanah rata, satu warna. Tidak ada dosa yang pernah dilakukan di atas mahsyar. Hari ni tuan-tuan, pagi ni mahsyar belum ada. Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala, waktu tu Allah Ta'ala akan cipta mahsyar. Kemudian tiup sangkakala yang kedua, mahsyar telah pun siap. Besar mana mahsyar? Apabila Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat, dalam surah At-Takwir, idzas syamsu kuwirat, apabila matahari dilenyapkan cahayanya oleh Allah. Tuan-tuan bayang,
duk pukul 11 tengah hari, kiamat dia jadi gelap, Tuhan tutup. Oh, tak. Melompat ada orang. Melompat, TNB kata tak ada elektrik, sekarang hari pun melompat. Tu tak ada elektrik, bukan tak ada lampu. Idza syamsu kuwirat, hari kiamat itu kami lenyapkan matahari serta merta. Gelap. Sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat. Setelah semua dimatikan, antara yang kami bangkit dan kami kembalikan ruh ialah ke semua binatang. Tuan-tuan, semua binatang akan berjalan, tundukkan pandangan mereka, berhimpun di mahsyar. Lembu saja berapa ekor? Lembu saja berapa bilion, tuan-tuan. Maka luas dan jauh mahsyar. Tuan-tuan, kalau berdiri di Perlis, tuan-tuan nampak ada orang yang berdiri di Johor nanti mahsyar? Tak nampak, sebab terlalu jauh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini penutup bagi ni. Nabi kata, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar, dekat dengan di sini, kata para ulama, sebahagiannya sebut yang boleh memandang Rasulullah. Tengok Nabi maksudnya bukan 1000 kilometer lah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Beli tasbih. Pakat beli tasbih. Jangan sangkut penuh dinding. Kan? Tak apalah sangkut bagus. Ni bagus ni sangkut ni, pakat ambil. Saya tengok tak ambil pun. Seorang yang ambil, tasbih dah 30. Wirid. Selawat, tuan-tuan. Selawat. Kata orang ulama, banyak tu berapa? Satu orang ulama sebut banyak tu 300 sehari. Boleh kira banyak dah. Selawat mana ustaz? Selawat yang paling sahih, selawat Ibrahimiyah. Yang lain-lain pun boleh. Selawat Ibrahimiyah hak baca dalam tasyahud akhir tu. Nah, saya tak jumpa dah tuan-tuan tau. Yang itulah pesanan saya. Pakat-pakat buatlah selawat tersebut. Semoga saya dan kita semua boleh nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, dan semoga saya pun boleh nampak tuan-tuan di mahsyar. Insya-Allah taala. Yang tu saja untuk pagi ni. Semoga ilmu yang kita dapat pagi ni ilmu yang bermanfaat. Dan semoga majlis ini majlis yang barakah. Ya Allah, kami pohon kepadamu, ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa isteri-isteri kami, ampunkan dosa suami-suami kami, anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, buangkanlah penyakit-penyakit hati dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami salah, tunjukkanlah kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah yang berterusan ke dalam hati kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah iman yang telah Kau hadiahkan kepada kami pada pagi ini dan selama hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan iman, ya Allah, ya Tuhan. Masukkanlah kami semua dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Ampunkanlah kami semua dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Untuk kami hidup mendapat redha-Mu, melihat wajah, hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.